Assalamualaikum, saya Muhammad Idris bin Syahari, nombor matrik 056679. Pada hari ini saya akan mengupaskan tentang tajuk yang berkaitan dengan dakwah kepada diri sendiri. Seperti yang kita tahu, untuk kita mengajak orang lain kepada kebaikan ini amatlah sulit. Tetapi tidak kurang sulitnya mengajak diri kita sendiri untuk melakukan kebaikan. Contohnya, kita semua berkeinginan untuk melakukan solat secara khusyuk. Tetapi untuk mendapat kekhusyukan itu ternyata amatlah sulit. Setelah kita bertakbiratul ihram untuk menunaikan solat, kebiasaannya serta-merta kita akan teringat bermacam-macam hal yang sebelumnya kita tidak terfikirkan. Maka artinya mengajak solat khusyuk kepada diri sendiri tidaklah mudah seperti kita mengajak orang lain untuk khusyuk di dalam solat. Contoh lainnya pula ialah seperti yang kita tahu bahawa solat malam itu amatlah besar ganjarannya. Tetapi diri sendiri tidak pernah melakukannya. Sekalipun walaupun kita telah terbangun pada waktu malam, tetapi telah muncul berbagai alasan untuk kita tidak menjalankan ibadah. Ini juga bermaksudlah untuk melakukan kebaikan diri sendiri amatlah susah dibandingkan dengan mengajak orang lain melakukan kebaikan. Hal ini kerana di dalam diri manusia ni selalu ada dua kekuatan ataupun potensi yang menghendaki untuk dipenuhi, iaitu kekuatan rohiyah dan kekuatan insaniah. Kedua kekuatan ini saling berlawanan. Kekuatan rohiyah ni selalu mengajak kepada kebaikan, manakala kekuatan insaniah ni mengajak kepada hal-hal yang kurang baik, yang mendorong melakukan keburukan, iaitu dorongan hawa nafsu. Pertembungan antara potensi ini akan dimenangkan oleh salah satunya. Jika kekuatan rohiyah berhasil memenangkan, maka perilaku manusia ini akan menjadi baik. Dan demikian pula sebaliknya. Dakwah kepada diri sendiri ini tentu adalah berusaha untuk memenangkan jenis bisikan rohiyah. Kedua jenis kekuatan itu sehari-hari berebut kemenangan. Secara konkret, kita merasakan ada dua jenis bisikan di dalam dada kita masing-masing, iaitu untuk melakukan kebaikan atau sebaliknya. Oleh itu, kita perlulah memilih yang benar. Jadi, sekiranya kita tahu yang kurang baik, kita jangan ikutlah. Tak kala mendengar, contohnya selain itu, setelah kita mendengar seruan azan subuh, maka potensi atau kekuatan rohiyah akan mengajak untuk segera meninggalkan tempat tidur dan segera mengambil air wuduk dan berakad ke masjid. Manakala jika kekuatan insaniah pula, dia akan mengajak untuk terus tidur dan mempengaruhi kita dengan berbagai alasan agar terus sahaja tidur. Kekuatan itu sehari-hari saling tarik-menarik untuk berebut kemenangan. Sesiapa yang kuat, maka ialah yang akan menang. Kekuatan ini tidak nampak, oleh kerana ia berada dalam hati kita. Rupanya juga mirip dengan hal yang bersifat fizik. Potensi yang dimasukkan menjadi kuat jika dilatih dan dilakukan sehari-hari secara istiqamah. Jika tidak pernah dikembangkan, maka akan menjadi lemah, dan begitu pula sebaliknya. Contohnya, amalan solat malam. Amalan solat malam ni jika kita biasa melakukannya, kita akan menjadi mudah untuk meneruskan solat malam. Tetapi jika kita jarang-jarang buat solat malam, kita akan lebih mendorong kita untuk meninggalkanlah solat malam ni. Contoh lain pula, jika kita ni saling mengambil berat kepada anak yatim, maka kita ni akan mudah memberikan sesuatu kepada anak yang tidak memiliki orang tua, kerana kita memahami perasaan mereka. Contoh lain pula, jika kita tidak pernah mengeluarkan zakat, menjalankan puasa di bulan Ramadan dan jenis-jenis kebaikan lain, kita akan menjadi sulit untuk menjalankannya. Namun begitu, jika sehari-hari kita lebih banyak mengikuti hawa nafsu ataupun godaan syaitan dan dunia, kita akan sulit untuk berubah dan ia akan memenangkan potensi rohiyah. Kemenangan itu bukan tergantung pada orang lain, malahan ia teratas diri kita sendiri. Al-Quran juga mengatakan bahawa Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sepanjang
kaum itu tidak mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Oleh kerana itu, berdakwah kepada diri sendiri menjadi amat penting. Sekian, terima kasih.